Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya terus mengajak kepada para pendengar Radio IKIM untuk kita berusaha lagi dalam menuntut keredaan Allah. Kerana ini sebenarnya maksud dan tujuan Allah jadikan kita, bagaimana kita dapat mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tidak ada makna hidup tanpa keredaan Allah, iaitu Maha Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sedang berada di penghujung, hanya tinggal beberapa hari untuk kita masuk bulan Zulhijjah, dan bulan Zulhijjah adalah penutup untuk tahun ini. Moga-moga Allah lanjutkan usia kita dan memberikan kita lebih ruang dalam berusaha mengumpul segala bekalan. Hari ini kita nak pergi pada tajuk air musta'mal. Air musta'mal ini yang perlu kita faham ialah apabila wujudnya 4 syarat ke atas satu sejumlah air, maka air itu boleh dikatakan musta'mal. Bila kata musta'mal, maknanya kedudukan air itu bersih. Tidak ada masalah kalaupun berlaku percikan. Macam ada orang ambil wuduk di sebelah kita, percikan kena baju kita, air itu air musta'mal, tapi tak ada masalah, dia tak menajiskan. Air musta'mal tidak menajiskan, boleh dikumpul untuk minum, boleh dikumpul untuk buat masakan. Tapi air musta'mal dia hanya bersifat bersih, tidak membersihkan. Dia tidak boleh kita guna untuk wuduk ataupun guna untuk najis, dengan 4 syarat. Pertama ialah air itu jumlahnya sedikit, tak sampai pun 216 liter, kurang sedikit, dipanggil kurang daripada 2 khullah. Yang kedua, air itu yang telah digunakan pada basuhan anggota wajib wuduk. Basuh muka pada kali yang pertama, basuh tangan ataupun basuh kaki pada kaki, ini adalah basuhan. Maka air ini jadi musta'mal kalau diguna untuk basuhan yang pertama. Tapi kalau sekadar kita masukkan tangan, kita celupkan tangan, kadang-kadang anak kita dia pergi bilik air, dia tengok air dalam baldi, dia tepuk-tepuk main, maka air itu tak rosak. Kalau ada orang waktu makan, dia pergi celup tangan kat sana, kita kata air itu aku sediakan untuk wuduk, kenapa engkau masukkan tangan? Apakah rosak? Air itu tak rosak. Kerana yang boleh menjadi musta'mal ni apabila digunakan untuk wuduk yang wajib. Kalau wuduk sunat tak juga. Wuduk yang wajib pada basuhan yang pertama, maka dia jadi musta'mal. Yang ketiga syarat dia, air itu telah pun putus, berpisah daripada anggota, makna dah jatuh daripada muka, dah keluar daripada tangan, maka air itu dikira musta'mal. Tapi kalau masih di muka, kita sapu air yang kita basuh daripada atas, maka air itu tak jadi musta'mal. Dan syarat yang keempat ialah kita tidak meniatkan tangan kita sebagai gayung. Kerana kita bila mengambil wuduk, kalau sekarang ni alhamdulillah di masjid-masjid kita tengok ada paip. Tapi kalau kita pergi di setengah-setengah tempat, dia tak ada kemudahan paip. Bahkan dia tidak ada kolam, dia hanya ada air yang dibekalkan dalam bekas tapawai, bekas satu bekas. Jadi kita niatkan tangan kita sebagai gayung, kita keluar basuh muka, dan bila nak basuh tangan tu kita niatkan sebagai gayung, kita basuh tangan kita di luar, maka air itu tidak dikatakan musta'mal. Air itu yang disebut musta'mal. Kalau dicelupkan, dimasukkan kaki, ataupun dimain oleh anak-anak kita, orang nak makan dia masukkan tangan dalam tu, itu sebenarnya bukan musta'mal dan tidak rosak. Jadi air musta'mal ni bersih, boleh guna untuk buat masakan, minuman, basuh beras dengan air musta'mal pun boleh. Tapi jangan guna untuk wuduk, jangan guna untuk cuci najis. Itu yang tak bolehnya. Mungkin di kesempatan ini boleh Ustaz terangkan pula air mutanajis. Ada perbezaan dengan air musta'mal tadi, Ustaz? Baik, air mutanajis, air musta'mal kita kata air itu bersih, tak ada masalah, dan cuma tidak membersihkan. Ada pun air yang akhir ialah air mutanajis, air yang terkena padanya najis. Sama ada dalam 2 keadaan, air itu sedikit, macam contohnya satu baldi kena najis, sama ada berubah ataupun tak berubah, air itu adalah najis. Dengan yakin, kalau kita ragu-ragu, kita syak itu tak,
kita rasa mungkin ada percikan najis kencing masuk, mungkin kita tak tahu, maka itu tak boleh kita hukum tentang najis. Kita nampak, contoh kita ada satu baldi air, kita nampak seekor anjing datang minum air daripada baldi tadi, maka air itu adalah air najis kerana lidah anjing itu najis. Ataupun air yang banyak tetapi berubah 1/3 sifat dengan sesuatu yang najis, maka air itu dikira air najis. Tapi kalau berubah disebabkan tempat itu dalam baldi yang lama, ataupun dalam satu kawasan yang pokok bakau, ataupun berubah dengan sebab daun yang kita cakap dulu, berubah dengan sebab benda-benda yang di bawah dasar sana, maka itu tidak menjejaskan air. Mungkin Ustaz dapat terangkan lebih lanjut lagi ya, berbalik kepada air mustakmal tadi ya, air yang kurang daripada 2 kolah. Dari segi ukurannya bagaimana tu 2 kolah? 2 kolah ni kita kata ialah bersamaan dengan 217 liter dalam satu liter bekas, kurang daripada itu. Kalau kita gunakan air yang kurang, contohnya satu baldi, kita ambil wuduk, kita basuh yang wajib, di mana air tu kita kembalikan masuk dalam baldi tadi. Basuh muka, basuh dalam tu, maka itu dia jadi mustakmal. Tapi kalau kita ambil air, kita basuh di tepi, sehingga yang menitik masuk hanya mungkin 1-2 titik saja, maka itu tak menjejaskan. Bila kita nak basuh tangan, kita niatkan tangan kita sebagai gayung, masukkan tangan kita dan kita angkat basuh di luar, maka air itu tidak menjejaskan. Air itu bukan mustakmal. Banyaknya hari ini orang pergi ke masjid, dia tengok dalam bilik air ada baldi, dalam baldi itu ada air, dia buang air itu kerana dia takut nanti air itu tak bersih. Ataupun dia pergi mana-mana tengok ada bekas air dalam tu, dia sangka mungkin ada anjing datang minum, maka dia buang. Tak sepatutnya, selagi tak menampakkan najis itu sendiri dengan mata kita, maka selama itu air itu adalah bersih. Al-ma'u tahur, kata Nabi, air itu adalah bersih. Jadi kita boleh guna untuk apa saja, tak ada masalah. Bagaimana pula dengan air bekas basuhan Ustaz? Dikategorikan sebagai air mustakmal juga? Kalau air basuhan anggota wajib dalam wuduk, kalau basuhan bukan basuhan muka dalam wuduk atau tangan atau kaki, basuhan biasa, macam orang basuh tangan, dia masukkan dalam baldi, dia basuh, maka air itu selagi tak berubah, air itu tak ada masalah. Walaupun dimasukkan tangan oleh seseorang, siapa saja, tak ada masalah. Sebelum itu Ustaz, ingin saya tanya juga ya, berkenaan dengan air mutanajis. Adakah air dicampuri barang yang tidak najis tetapi mempunyai warna, bau dan rasa, pada air tersebut dianggap sebagai air mutanajis Ustaz? Air mutanajis ialah air yang bercampur dengan najis. Kalau bercampur dengan bukan najis, seperti yang kita sebut dulu, air yang bercampur dengan sabun, air bercampur dengan klorok, air bercampur dengan kopi, teh dan sebagainya, air itu bersih, tak ada masalah, kita boleh guna untuk minum, masukkan masakan kita, tapi dia tidak bersih, tidak membersihkan. Makna tak boleh kita guna untuk ambil wuduk ataupun cuci najis. Kalau satu orang dia buang air kecil, dia tengok cari air tak ada pun air teh pagi, TO katakan, pakai TO je lah dia basuh, maka hukum dia tak bersih, masih ada najis. Kerana air itu bercampur dengan benda bersih, dan benda bersih itu pula dengan air boleh dipisahkan. Kalau macam benda bersih yang sinonim dengan air, itu tak ada masalah. Contohnya benda bersih ialah lumut, bercampur dengan air jadi hijau. Atau benda bersih itu ialah garam laut. Air garam laut ni memang dia adalah asal air. Ataupun benda bersih itu ialah daun yang banyak di satu-satu kawasan pokok. Ataupun yang benda bersih itu juga ialah yang kita kata karat, seperti mana berlaku pada bekas-bekas yang mana kita simpan air lama dia berkarat. Ataupun tanah sekali lumpur, maka itu bersih, tidak menjejaskan, kerana dia tak boleh pisah dengan air. Memang di mana ada air, ada lumutnya, ada karatnya, ada tanahnya, maka itu tak ada masalah, boleh guna untuk wuduk. Tapi kalaulah dia tak semestinya berada di situ, kopi dengan air, teh dengan air, Milo dengan air, maka itu dikata bersih, tidak membersihkan. Okey, baiklah, kita bersama dengan beberapa pendengar yang akan bertanyakan soalan ataupun menyuarakan pandangan mereka terhadap topik ini, air mustakmal, bersama dengan Puan Jamilah dari negeri Selangor terlebih dahulu. Kita takung air dalam baldi yang agak besar. Lepas tu bila kita mandi dengan ni paip hujan. Bila air tu mercik
ke air mandi kita tu masuk ke dalam air yang kita takung tu, air tu dah jadi mustakmal ke tidak? Kemudian kalau kita air tu boleh tak kita ambil buat basuh najis, menyucikan najis lah. Okey, silakan Ustaz. Air, kalau kita dapat takungan air, kita ada satu macam bekas air, bila kita mandi berlaku percikan. Biasalah kita mandi, kita rambut basuh, badan sebagainya, percikan air masuk dalam baldi tadi. Maka kalau kita mandi biasa, bukan mandi wajib, maka walaupun kita mandi dan pulangkan air balik masuk dalam baldi, kerana ada setengah-setengah tempat air tak banyak, jadi dia mandi, dikumpulkan air itu untuk dimandi semula. Macam saya tengok pada setengah di kawasan Yaman, dia punya tempat mandi dia buatkan sebagai satu kolam. Mungkin berapa orang akan turun mandi dalam kolam yang sama, air itu tak sampai 2 kulah. Maka air itu tak ada masalah. Dia tak akan jadi mustakmal, kerana yang jadi mustakmal sama ada pada penggunaan wuduk atau mandi wajib pada basuhan yang pertama. Kalau percikan 1-2 titik masuk, itu tak menjejaskan air. Okey, kita bersama dengan pemanggil seterusnya, Puan Umairah dari Negeri Selangor juga. Soalan saya yang pertama, kalau kita sedang solat dah dalam rakaat kedua macam tu, tiba-tiba ada rasa was-was lah tentang niat. Contohnya niat tadi was-was, niat solat fardu zuhur ke niat solat sunat sebelum zuhur. Jadi saya nak tanya, apakah yang patut kita lakukan? Tapi rasanya 90% tu dah niat fardu zuhur lah. Tapi ada sikit was-was, takut niat sunat sebelum zuhur. Ini soalan yang kedua. Kalau dalam rumah kita ada banyak semut, dekat bilik air lah, dekat dinding, dekat mesin basuh, dekat almari semua, adakah kita dibolehkan untuk menggunakan racun semut? Atau boleh tak kita spray dengan spray nyamuk macam Reset, Siltox ke? Kalau tak boleh, bagaimanakah cara nak menghapuskan semut tu mengikut cara yang dibenarkan dalam syarak? Terima kasih Puan Umu. Silakan Ustaz. Type masalah was-was dalam niat ini satu keadaan yang sangat tidak baik, dan jangan kita berikan laluan kepada was-was. Kerana kalau kita tengok dalam solat, niat ni hanya sesuatu yang tidak berulang-ulang. Dia tak macam Fatihah, dia tidak macam rokok, sujud, perbuatan berulang. Kadang-kadang boleh terganggu, aku dah baca Fatihah atau belum. Jadi kalau niat ni dia benda tak boleh berulang-ulang. Jadi kalau kita confuse, aku niat sunat ke, niat fardu ke, niat zuhur ke, niat asar ke, kalau benda tu hanya sekadar lintasan dan hilang macam tu saja, tak ada masalah. Tapi kalau terus bermain dalam fikiran kita, aku niat zuhur ke asar, dalam seketika masa, maka solat kita dikira batal. Kita tak boleh meragui apa yang kita niatkan, zuhur atau asar, atau fardu atau sunat. Kita mesti sama ada, kalau benda ni kadang-kadang menjadi satu gangguan, kita biarkan dia pergi, tak ada masalah. Tapi kalau terus bermain, itu merosakkan. Kita tak boleh was-was dalam masalah wuduk, aku ni ada wuduk ke tidak, masalah aurat, aku ni kain bersih ke tidak, aurat tutup ke tidak, waktu dah masuk ke belum, agak-agak belum atau sudah, maka ini menggugatkan solat kita, batal solat kita. Dan masalah yang kedua, masalah semut. Binatang semut ni adalah antara binatang yang boleh kita bunuh, seperti lipas, semut, cicak, tikus. Maka kita boleh bunuh. Jangan kita bunuh dengan api. Yang kita ambil api, kita bakar, tu jangan. Lain macam kita guna Reset kat rumah, kita tembak pakai Reset, dia akan mati. Maka itu boleh, tak ada masalah. Itu tak dikira kita mengazab binatang. Kita memang ada binatang yang kita boleh bunuh, seperti megagak hitam, kita boleh bunuh. Tikus kita boleh bunuh. Cuma cara pembunuhan dia bukan dengan api. Sama ada kita ketuk dia, kita buat apalah dengan sesuatu, atau kita pakai Reset yang ada sekarang ni, dia akan mati. Maka itu boleh, tak ada masalah. Okey, berkait rapat dengan tajuk perbincangan kita Ustaz, hari ini berkenaan air mustakmal. Saya baru saja membuka satu laman sawan di sini. Dinyatakan salah satu contoh air mustakmal ialah air tadahan yang dibiar lama di bawah cahaya matahari. Mungkin Ustaz boleh ulas. Air yang berada dalam bekas tin atau tembaga yang panas dengan sebab panasan matahari, maka itu bukan air mustakmal. Sebaliknya, air itu adalah dipanggil air musyammas ataupun mutasyammis. Air itu bersih dan membersihkan, cuma makruh digunakan kalau ada pilihan lain.
jangan guna. Tapi kalau kita sejukkan dia seketika, kita angkat baldi, letak di tempat teduh, maka dia sejuk. Ataupun baldi itu bukan tin dan tembaga, dia hanya dalam bekas plastik, maka itu tidak makruh sama sekali dan boleh kita gunakan. Tapi kalau makruh tadi tidak boleh dibawa untuk berwuduk lah. Boleh wuduk, tak ada masalah. Kalau air musyammas ni boleh kita ambil wuduk, boleh cuci najis pun boleh. Tak ada masalah. Okey, baiklah, bersama dengan Cik Akib dari Ampang, Selangor pula. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada dua soalan. Satu berkenaan dengan air. Saya ada bilik air Ustaz. Anak saya seorang lelaki. Kemudian dia ni yang kecil-kecil tu, dia biasa bila dia keluar bilik air, dia ada bau kencing lah. Saya pun tak pasti di mana kencing. Saya kalau masuk nak angkat sembahyang ke apa, saya akan siram. Lepas tu hilang bau. Boleh ke saya berwuduk di dalam bilik air tu Ustaz? Lepas tu yang kedua Ustaz, saya ni bermusafir Ustaz. Musafir, lepas tu niat saya memang nak jamak qasar. Kemudian saya sampai di Pulau Pinang. Saya niat bermusafir ke Pulau Pinang. Bila sampai Pulau Pinang, sampai di sana waktu dah asar. Tadi saya dah niat untuk jamak takhir. Kemudian saya tertidur Ustaz. Sampai waktu maghrib baru saya tersedar Ustaz. Boleh tak saya jamak qada jamak? Maksudnya saya qada dua-dua untuk asar dengan zuhur. Boleh tak Ustaz? Taib. Masalah soalan yang pertama tadi mengenai dengan tandas bilik air ni, kita yang penting kita bersihkan bilik air dengan kita alirkan air. Mana kita ambil gayung, kita siram ke atas kawasan yang agak tinggi, dia masuk ke ruang kawasan yang kita kata tempat keluarnya air, maka di tempat tu dah dikira bersih. Bila kita tak nampak lagi air apa semua benda bau, dah dikira bersih, kita dah boleh ambil wuduk, tak ada masalah. Cuma eloklah kalau kita di rumah ni kita pakaikan terompak ke selipar ke untuk lebih selamat keadaan kita. Kemudian itu masalah tandas, tak ada masalah. Yang kedua masalah kita musafir. Kalau kita musafir, kita memang boleh qasar, boleh jamak. Katakanlah ada solat yang kita tertinggal dengan sebab tidur, maka kita bangun, contohnya tidur tadi, zuhur asar kita tak buat, jaga dah maghrib, jadi kita nak kena qada, bolehkah kita masih qasarkan? Jawapan dia, kalau kita masih dalam perjalanan sebagai seorang yang masih musafir, boleh kita qasar dalam qada kita, boleh, tak ada masalah. Zuhur buat 2, asar buat 2. Tapi kalau kita dah sampai bukan lagi musafir, kita tak boleh qasar. Kita hanya buat solat dua-dua tadi, tamam. Tapi kalau kita musafir, boleh kita qasar. Walaupun safar yang lalu, 2 safar berlaku. Safar pertama tertinggal solat, safar kedua kita nak qada solat. Solat itu adalah yang tertinggal pada safar yang pertama dulu. Hukum dia boleh, tak ada masalah. Okey, seterusnya Puan Faridah dari Kuantan, Pahang. Saya tu Ustaz, sebelum kita berwuduk, kita kena beristinja dulu kan. Perlukah kita berniat? Dan satu lagi, ini waktu solat, masa kita rokok, selepas kita rokok tu kita takbir Allahu Akbar ke atau sami Allahu liman hamidah terus? Taib. Masalah kita buang air, kita nak istinja, perlu niat atau tidak? Kalau kita niat, maka kita dapat pahala saja aku istinja kerana Allah. Yang wajibnya niat dalam wuduk. Dalam istinja, kalau tak niat pun tak ada masalah. Kalau kita niat saja aku istinja kerana Allah, dapat pahala. Tapi wuduk kalau tak niat, tak sah. Jadi itu dia punya kedudukan dia. Yang kedua tadi berkenaan dengan ni, dia berkenaan dengan solat, tak silap saya, solat sunat. Okey, tak apa. Saya tak dapat terlupa ni. Okey, baiklah, kita bersama dengan Encik Hadi dari Kota Baru pula. Saya mau tanya berkenaan dengan air mazi yang keluar ketika kita nak melakukan solat. Macam manakah cara? Sebab dia saya tahu air mazi ni najis kan? Okey, silakan Ustaz. Type air mazi memang adalah najis. Dia tak mewajibkan mandi, tapi wajib kita basuh. Dan kalau air mazi ini terkena pada pakaian, maka pakaian itu adalah najis. Air ini akan datang ketika seorang itu dalam kemuncak nafsu. Dia sedang melihat atau mendengar atau berlaku sentuh menyentuh suami isteri. Dalam keadaan itu maka akan ada satu air yang jernih. Maka itu dipanggil air mazi dan kedudukannya adalah najis. Dan wajib kita basuh kalau kita nak solat. Okey, bersama dengan Puan Ana dari Seremban Negeri Sembilan pula. Mana kalau air yang
dalam baldi itu memang sah ada air wuduk, termasuk air wuduk. Lepas tu kita buat mandi wajib. Lepas tu kita bilas balik semula dengan air sah ataupun tidak. Okey, silakan Ustaz. Air dalam baldi, bila kita mandi, maka kita basuhan pertama dalam mandi wajib, air itu biarkan jangan masuk dalam baldi. Kalau kita bilaskan dengan air lain, tak ada masalah. Yang penting air pertama yang kita gunakan mestilah air mutlak yang bukan telah digunakan untuk wuduk atau mandi wajib. Itu dikedudukan dia. Okey. Baiklah, kita bersama dengan beberapa lagi pengirim Facebook ketika ini. Saya mulakan dengan Suhana Omar. Apa hukumnya Ustaz menggunakan air mustakmal dalam kehidupan seharian seperti membasuh pinggan dan baju? Air mustakmal boleh digunakan untuk basuh pinggan kalau pinggan kita tidak ada najis. Kita makan ada kari, sambal sebagainya, kita basuh dengan benda tu, tak ada masalah, kita boleh makan. Buat masakan pun boleh, kita masak makanan daripada air wuduk seseorang. Ulama katakan kita ambil air wuduk je, ataupun orang biasa anak kita ambil wuduk, air itu tinggal kita buat untuk masak, tak ada masalah. Basuh pakaian yang bukan kena najis, dia kena kotor, main ke kotor, basuh, hukumnya boleh, tak ada masalah. Terima kasih buat Suhana Omar sebentar tadi. Dan bagi anda yang masih lagi inginkan kepastian mengenai tajuk ini, ada pertanyaan ataupun persoalan berkenaan dengan air mustakmal, boleh mendal nombor talian kami, masih lagi diaktifkan 0366205150 ataupun ke laman Facebook kami, cariannya ikim.fm. Soalan berikutnya dari Yusuf Ibrahim dari laman Facebook ikim.fm. Ustaz, air yang percik dari lantai terkena kaki yang sebelah kanan semasa membasuh kaki kiri bagaimana? Dan air yang meleleh dari muka jatuh ke air yang di dalam takungan air di dalam tapak tangan, adakah air itu sudah rosak untuk berwuduk? Air percikan tidak najis. Macam contohnya dululah. Dulu ni kalau kita tengok di kampung-kampung, orang buang air di atas sungai. Di atas sungai itu ada batang pinang ke, ataupun ada batang pokok kelapa. Jadi bila dia buang air, benda tu bila jatuh berlaku percikan, naik ke atas badan dia, air itu air tak najis. Tak ada masalah. Maknanya kalau kita basuh kaki kanan, maka basuh kaki kiri, percikan dia kena pada kaki kanan, tak ada masalah. Macam kita duduk ambil wuduk kat masjid pun juga benda ni berlaku. Kita kawan ambil wuduk di sebelah, dia pula ambil macam nak mandi, basuh muka sekali, percik basah kita, basuh tangan, percikkan basah kita, kena kita, tak ada masalah. Dia tidak menjejaskan, boleh, tak ada masalah, ia tidak menajiskan air itu. Okey, berikutnya soalan daripada Muhammad Rafi. Air kolah masjid adakah dikategorikan sebagai air mustakmal? Air kolah masjid tidak sebagai mustakmal kerana air itu jumlah dia besar. Kita dapati masjid-masjid yang ada semuanya mempunyai sukatan yang lebih daripada apa yang disebut sebagai 2 kolah. Maka air itu kalaulah ada budak dia pergi pancut kencing dalam tu pun, air itu masih lagi bersih dan boleh kita guna untuk wuduk. Baiklah, kita bersama dengan pemanggil dari Lahad Datu Sabah, Didi. Soalan begini ni, tempat saya ni kerja di bagian blok kebun. Jadi pada hari itu saya mau solat di tempat kerja ni lah. Dalam masa saya mau solat tu, saya tidak air. Saya dapat air ni, air dari sungai. Tapi air sungai saya tidak tahu dia ini suci ke tidak. Saya pernah hari itu saya cuci muka, tiba-tiba ada najis pula yang hanyut. Itu soalan Didi. Jadi bolehkah air sungai itu digunakan untuk sholat ataupun gunakan untuk berwudu ataupun tidak? Itu soalan saya. Air sungai yang luas, makna sungai itu besar. Dia jangan macam satu terusan kecil. Air sungai yang besar, kalaupun ada najis mengalir di satu sudut, kita ambil wuduk di satu sudut yang lain, ikut hukum dia boleh. Tapi kalau air tu daripada satu terusan yang kecil,
satu ujung di sana ada najis, kita ambil wuduk di sini, tu hukum dia tak boleh. Kerana dia tidak lebar dan tidak luas. Kalau air sungai boleh, tak ada masalah. Yes, kita ambil wuduk di bawah, sedangkan di sana ada orang mandi, ada orang buang air kecil, ada orang buang air besar, najis mengalir di sebelah kita, kita ambil wuduk, hukum dia boleh, tak ada masalah. Okey, terima kasih Ustaz, dan kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini bersama rakan-rakan pendengar KIM FM untuk sesi soal jawab. Untuk itu anda boleh mendal nombor talian kami 036620515000 ataupun ke laman Facebook kami, cariannya IKIM Nur FM. Berehat seketika, rancangan Tasinul Ibadah akan kembali selepas ini insya-Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Satakunu hanatun wa hanatun, faman arada an yufarriqa amrun hadhihi al-ummah wa hiya jami'un fadribuhu bis-sayfi ka'anna man kana." Maksudnya, akan wujud keadaan kacau bilau di kalangan umat. Maka barang siapa yang ingin memecah belahkan perpaduan umat ini, hendaklah ia dipancung dengan pedang tanpa mengira siapakah orangnya. Hadis riwayat Muslim. Perpaduan teras kejayaan ummah. Kehidupan murni dengan pembentukan nilai jati diri dapat diukur dengan kekuatan yang dibangunkan oleh semua lapisan masyarakat. Hidup bekerjasama, saling membantu tanpa memusuhi antara satu sama lain merupakan kunci terbaik kehidupan yang bahagia dan kekal berpanjangan. Bukankah hidup ini lebih indah dengan bekerjasama dalam setiap perkara? Dari IKIM FM, ikhlas untuk anda. Alhamdulillah, kita kembali bersiaran di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia untuk rancangan Tasinul Ibadah. Dan sebelum kita bersama dengan rakan-rakan pendengar yang lain, mungkin Ustaz ingin menjawab persoalan yang telah dibangkitkan oleh Puan Faridah sebentar tadi dari Kuantan Malam. Silakan Ustaz. Soalan tadi menyatakan bila kita bangun daripada rokok, sama ada bangun dengan takbir atau terus dengan Sami Allahu liman hamidah. Jadi jawapan dia mudah, memang kita tengok hari ini pun kita jelas nak dengar, iaitu bila kita bangun terus kita bangun dengan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Jadi bukan dengan takbir. Takbir ni masa nak turun. Bangun tu bangun dengan Sami Allahu liman hamidah. Okey, baiklah, kita bersama dengan seorang lagi pemanggil dari Teluk Intan, Perak, Suada. Nak tanya tentang nak ambil air semayang, dan air tu dalam timba yang kecil tau. Lepas tu kita nak ambil uduk dalam tu, sah tak? Nak tanya tentang nak ambil air semayang, dan air tu dalam timba yang kecil tau. Lepas tu kita nak ambil uduk dalam tu, sah tak? Nak tanya tentang air dengan mengambil wuduk daripada bekas yang kecil. Kalau kita tak tuang air itu, kita masukkan tangan kita, maka boleh, tak ada masalah kalau tangan kita bersih. Dan bila kita nak mula basuh tangan, mana selepas kita ambil air, kita basuh muka di luar, yang pertama, yang kedua tu basuh kat dalam pun boleh. Bila nak basuh tangan, niatkan tangan kita sebagai gayung, dipanggil ikhtiraf. Niat sebagai gayung, kita masukkan dalam tu, ambil air dan basuh di luar. Boleh, tak ada masalah. Kalaupun air itu hanya dalam satu bekas yang kecil. Okey. Baiklah, bersama dengan Encik Mat dari Shah Alam, Selangor pula. Saya nak tentang pakaian. Waktu kita mengambil wuduk biasanya di kolam-kolam, di paip-paip masjid, bila air yang kita ambil wuduk tu jatuh ke lantai dan apa percikannya terkena pada jasa kaki seluar ataupun kain kita lah. Jadi apakah status kain kita tu, adakah dikira bersih lagi ataupun macam mana? Kalau di tempat wuduk, apa yang kita lihat sebenarnya tempat wuduk kita adalah bersih. Cuma kadang-kadang masalahnya ada setengah tempat wuduk dengan tempat tandas ni bersebelahan, dan banyak orang tak teliti. Setengah orang dia buat mudah, dia masuk tandas tanpa terompak, tanpa slipper masuk. Dan bila dia kencing, ada orang tua-tua kadang-kadang dia malas nak duduk, dia pancut sambil berdiri. Jadi air itu akan berlaku percikan merata sehingga ke kaki dia. Dan dia pula bila habis kencing, dia tak basuh dan dia keluar dengan keadaan najis. Dia pergi tempat wuduk sebelah, dia ambil wuduk. Jadi benda tu memang berlaku banyak. Tapi kita tak nampak, kita tak detail, kita rasa macam tu. Memang tengok ada orang masuk tandas keluar, mudah saja tanpa dia memberikan
pemerhatian yang patut. Jadi seeloknya kita nasihatkan kepada pihak masjid, kalau boleh tandas dengan tempat wuduk berasingan. Biar berjarak, sekurang-kurang kita keluar tandas, kita basuh dulu kaki kita di satu pipe, baru kita masuk ke tempat wuduk. Dan kalau boleh tandas ni biar ada alas kaki, terompak. Apa salahnya hari ni masyarakat kita bila pergi masjid, jangan kita nak tunggu masjid menyediakan semua. Kadang-kadang terlepas pandang, terompak itu satu juga daripada usaha kita memberi wakaf. Belilah selipar, kita pergi letak kat sana. Cuma ada setengah orang selipar tu dia kebas. Jadi dipotongkan sikit supaya orang tahu. Kalau nampak orang pakai selipar yang terpotong tu, mestilah selipar daripada masjid. Jadi kita masuk tandas dengan pakai selipar, terompak. Kemudian jaraknya tempat tu jauh daripada tempat wuduk. InsyaAllah bila kita ambil wuduk, percikkan daripada tempat wuduk tu ke kaki kita, ke pakaian kita, tidak ada masalah. Kerana air kaki yang pijak di situ semuanya bersih. InsyaAllah tempat wuduk masjid bersih. Cuma perhatian itulah, jauhkan sikit. Dan buatkan kemudahan untuk kanak-kanak punya tandas. Kadang-kadang kanak-kanak ni dia nak pancut, dia tak boleh pakai mangkuk tu. Dia nak berdiri susah. Jadi dia pancut di bawah. Bila di bawah dengan keadaan tak basuh dan sebagainya, dan kita tanpa selipar, maka menajiskan kaki kita. Jadi untuk jalan mudah, kita sediakan kemudahan selipar ataupun terompak untuk orang masuk, dan pipe di luar. Keluar basuh kaki dulu, kemudian barulah melangkah masuk ke masjid. InsyaAllah tempat wuduk tu jadi bersih. Untuk itu, kepada rakan-rakan pendengar yang ada sebarang persoalan, bolehlah tinggalkan soalan anda di laman Facebook kami Carian IKIM.FM ataupun menghubungi nombor talian 0362051500. InsyaAllah rakan penyampai Mona Jasman bersedia untuk menyambut panggilan daripada anda. Pastikan soalan ataupun pandangan anda itu seringkas-ringkasnya, sepadat-padatnya, dan tinggalkan nama dan dari mana anda membuat panggilan. Baiklah saudara, kita bersama dengan satu lagi soalan dikirimkan melalui Facebook saudara Yazid Salih. Terima kasih. Bagaimana pula dengan peniaga-peniaga tepi jalan, Ustaz, yang menggunakan air mustakmal untuk mencuci pinggan, mangkuk dan sebagainya? Apakah hukumnya, Ustaz? Air mustakmal kita kata bersih. Kalau digunakan untuk cuci, bukan najis. Pinggan-pinggan mangkuk kita makan di tepi jalan, semua masakan tu bersih. Ikan bilis, walaupun kita tahu dalam tu ada najis ikan bilis, tapi itu sebab benda kecil, dimaafkan. Ataupun apa-apa masakan semua, ayam, daging, semua tu adalah binatang yang disembelih, masakan bersih. Sama ada dia basuh tak basuh tu lain. Cuma jaga, kadang-kala saya dapati ada peniaga-peniaga buat mudah, dia masakkan ikan dengan tak dibuangnya perut ikan. Jadi dia masakkan, contoh banyak mudah orang masak tauco dan sebagainya, ikan tu tak dibuang isi perut, dia masakkan macam tu saja. Macam mana datang ni berpasar terus masuk perut dan dihidangkan, maka kuah tu tak boleh makan, sebab itu adalah najis perut ikan, dan ikan tu besar, najis, kuah dia tu najis. Maka kalau pinggan mangkuk yang najis ni kita tak boleh basuh dengan air mustakmal. Tapi kalau bukan najis, sekadar nasi, lemak, mi dan sebagainya, maka basuhlah dengan air mustakmal. Hukum dia bersih, tidak ada masalah. Ya, saya. Okey, berkenaan dengan soalan dikirimkan oleh Syah Rizal pula, Ustaz. Adakah air titisan dari aircon adalah air mutlak? Air aircon bukan air mutlak, kerana dia bukan datang daripada sumber air. Maka air itu bukanlah air mutlak. Air itu bersih, tak boleh guna untuk wuduk. Walaupun kita tengok sifat dia sama, tetapi dia bukan asalnya air. Daripada sumber air, dia datang daripada campuran lain. Jadi kalau air hujan, air mata air perigi yang kita sebut dulu, itu adalah air bersih. Adapun air aircon, kita letakkan satu baldi, satu malam air itu menitik setitik-setitik, bila pagi dah penuh, air itu bersih, boleh digunakan untuk cuci apa saja selain pada najis, dan ambil wuduk, boleh tak masalah. Okey, soalan seterusnya diutarakan oleh saudari Hayati Ilyas. Bolehkah air kolam renang ataupun swimming pool digunakan untuk bersuci kerana ianya melebihi 2 kolah? Hukumnya boleh. Air kolam renang yang air itu banyak, maka air itu bersih sebenarnya. Maka boleh digunakan untuk wuduk, walaupun di sana orang mandi dan berbagai-bagai kedudukan ramai orang, tak ada masalah. Okey.
Baiklah, 0362051500. InsyaAllah segala persoalan kemusykilan anda akan dijawab oleh tetamu undangan kita, Ustaz Fazli Al-Yamani. Seterusnya soalan daripada Said Farid. Ingin bertanya, hukum air liur yang keluar semasa tidur dan terkena pakaian adakah sah untuk dibawa solat, Ustaz? Air yang keluar daripada mulut. Ya, saya. Maka kita tengok kedudukan air ni. Kalaulah keluar selepas kita baru saja minum, maka kita batuk, muntah keluar, maka itu tak najis. Tapi kalau air yang keluar selepas kita tidur malam, selalu orang panggil air basi, air bateri. Tertidur malam dia keluar dan kelihatan bau dia berubah dan warnanya kekuningan datang daripada dalam perut, maka air itu adalah najis. Maka kalau kita tidur atas satu alas, ini yang perlu kadang-kadang orang masuk masjid, dia tidur nyenyak dengan menggunakan, ada setengah orang nak mudah dia ambil sujadah yang disediakan, sedangkan sujadah itu bukan alas untuk tidur, ataupun rehal yang sediakan bukan untuk dijadikan sebagai bantal tidur. Jadi kalau terkena air itu najis, itu haram. Tapi kalau air yang menitik keluar, kita baru saja minum, maka air itu tak najis, tak ada masalah. Okey, seterusnya daripada Encik Muhammad Fadil dari Kelang, Selangor. Soalan saya, boleh tak air mustakmal ni diguna untuk basuhan wuduk yang kedua? Soalan kedua berkenaan dengan sembahyang musafir. Kita sembahyang berimamkan dengan imam yang sembahyang tamam. Adakah kita boleh buat selepas tu kita nak buat yang bakinya 2 rakaat ataupun 4 rakaat? Mengenai dengan air mustakmal, bolehkah kita guna untuk basahan kedua? Jawapan dia boleh. Kita gunakan air mustakmal untuk basuhan kedua dan basuhan ketiga. Tidak ada masalah. Dia hanya tidak boleh menggunakannya untuk basuhan pertama pada anggota yang wajib. Adapun kita, soalan kedua mengenai dengan kita ikut imam yang tamam. Kalau imam yang tamam, dia buat solat, kita ikut di belakang dia, kita masbuk, dia dah buat 2 rakaat, kita masuk, kita tinggal lagi, kita nak buat 2, dia tinggal lagi 2, kita tak boleh buat melainkan kena tamam. Kalau kita nak qasar, kita tidak boleh berimamkan dengan mana imam yang melakukan solat tamam, hukum dia tak boleh. Walaupun di tahiyat akhir kita masuk, kita kena bangun buat 4 rakaat. Okey, soalan berikutnya dari laman Facebook Kim.fm. Bagaimana dengan air dalam satu bekas untuk membasuh telur ayam, Ustaz? Kita macam di kedai-kedai dia basuh telur ayam, kalau jelas ada najis telur ayam tu, kita masukkan, kita basuh, maka telur ayam sebenarnya bersih. Dalaman dia tak ada masalah, luaran dia saja. Kalau kita pegang telur tu dalam keadaan tangan kita kering, telur tu kering, kita pecah masuk, buang, tak ada masalah. Kalau kita basuh macam mana pun, kalau air yang ada sedikit dan telur tu ada nampak najis dia kat luar, maka air itu adalah najis. Basuh pun tak ada makna. Tapi kalau telur yang kita tak basuh, dengan mana tidak ada kesan-kesan najis, tangan kita kering, maka kita gunakan telur tu, tak ada masalah, dia adalah bersih. Okey, baiklah. Soalan terakhir dari laman Facebook Ikim.fm, Ustaz. Terima kasih buat Rokia Muhammad Sabri. Bolehkah air saya besar dan menyediakan kolah yang besar? Kolah tersebut digunakan untuk mengambil wuduk, yakni air wuduk masuk semula dalam kolah untuk membasuh, mandi dan sebagainya. Bagaimanakah status air tersebut? Kalau air lebih daripada 2 kolah, digunakan untuk wuduk, digunakan untuk mandi wajib, air yang ada tu adalah bersih, lagi membersihkan, tidak ada masalah. Tapi kalau air itu dalam jumlah yang kecil, maka digunakan untuk wuduk pada basuhan pertama, air yang tinggal tu bersih, cuma tak boleh membersihkan. Pendahuluannya tadi sebenarnya dinyatakan bahawa bilik air saya besar dan menyediakan kolam yang besar, Ustaz, bilik air yang besar. Jadi kalau bilik air yang besar, kolam yang besar, air yang lebih daripada 2 kolam, maka tidak ada masalah. Baiklah, sedikit kesimpulan, Ustaz, daripada tajuk kita hari ini. Ini adalah satu perkara yang penting. Kita dengan ilmu yang kita tahu tentang ilmu air mustakmal, air najis, maka tidak akan berlaku satu kesilapan menggunakan air najis, wuduk kita tidak sah. Dan
membuang air musta'mal ataupun air yang disangka najis sedangkan tidak ada najis berlaku pembaziran. Jadi dengan adanya ilmu yang disebut al-ilmu nur, ilmu itu cahaya, akan memberikan lebih keterangan untuk panduan kita dalam menggunakan segala-gala nikmat yang Allah kurniakan. Mudah-mudahan dengan pencerahan ilmu yang kita dapat, jadikanlah sebagai amal dan terus kita sampaikan insya-Allah. Insya-Allah.